Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk terdiri daripada kalangan orang-orang yang memanfaatkan sebahagian waktunya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita hari ini terus sambung pada muka surat 197, perbincangan berkaitan dengan al-wala' wal bara' atau mahabbah fillah wa ma'allah. Dalam mensyarahkan kalam al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, qala al-Imam wa nuhibbu ahlal 'adli wal amanati wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah. Dan kita menyukai ahli keadilan dan amanah dan tidak membenci ahli kezaliman dan khianah. Kata Syekh Ibn Abil Is rahimahullah, ini termasuk dalam kesempurnaan iman dan ubudiyah, yaitu mencintai ahli adli dan amanah dan membenci ahli kezaliman dan khianah adalah kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan segala urusan kita terkandung di dalam mahabbatillah atau terkandung dalam ibadatillah melalui beberapa jalan ataupun melalui jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang adil dan amanah ataupun orang-orang yang beriman adalah merupakan perkara yang melengkapkan iman itu sendiri. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah adalah sebahagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini kerana ibadah merangkumi kecintaan dan rasa tunduk yang paling tinggi dan sempurna. Ibadah yang menjadi satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ibadah yang disertai dengan al-mahabbah dan juga az-zul kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perbincangan yang lain disebutkan tentang rukun-rukun a'mal qalbiyah. A'mal qalbiyah fil ibadah. Perkara rukun yang perlu wujud dalam hati ketika beribadah. Salah satu daripadanya ialah al-mahabbah, cinta. Ibn Qayyim rahimahullah meletakkan 3 rukun untuk setiap-tiap amal ibadah. Pertama, mahabbah. Yang kedua, khauf. Dan ketiga, raja. Mahabbah, khauf dan raja. Mahabbah bila didetailkan, tafsiran yang menjadi rukun ialah al-mahabbah yang merangkumi az-zul wal khudu', iaitu merasa tunduk dan tawaduk serta hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita dengar kalimah Allah, kalimah lain menjadi rendah atau tidak ada nilai. Bila mendengar perintah Allah, perintah yang lain menjadi rendah atau tidak ada nilai. Itu nama mahabbah az-zul wal khudu'. Allah perintahkan kita solat, isteri kita suruh kita jangan solat. Dengar 2 perintah tadi, mahabbah kita mahabbah az-zul wal khudu' kepada kalamullah. Jadi dalam semua bab kita menjadikan cinta kita kepada Allah cinta yang penuh dan tunduk dan taat kepada apa yang disampaikan. Jadi 3 rukun tadi perlu wujud dalam segala ibadah. Dalam solat kita perlu ada mahabbah, al-khauf dan ar-raja. Al-mahabbah kena ada, al-khauf kena ada, ar-raja kena ada. Mahabbah artinya kita cintakan Allah
cintakan perintah Allah, dan cintakan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab solat, kita cintakan Allah dan cinta perintah Allah yang kita sedang bertalabus dengannya atau sedang berada dalamnya, iaitu dalam ketika kita solat, itu cintai solat itu sendiri. Bukan orang yang buat dalam keadaan benci. Bukan orang yang solat dalam keadaan terpaksa. Ada kaum munafik solat, dia solat, tapi solat dia penuh dengan kebencian dan keterpaksaan. Dia solat juga, tapi dia bencikan solat tersebut. Dia terpaksa buat perkara yang dibenci kerana dia mendahulukan kemaslahatan dunia. Munafik adalah orang-orang yang masuk Islam dengan tujuan untuk mendapat hak kewarganegaraan Islam, tetapi agamanya dia tidak redha, dia tak suka dengan agama Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah dan Islam dijadikan sebagai asas yang membezakan antara dua penduduk, mukmin dan kafir, dan hak-hak yang diberikan pada orang Islam itu banyak, termasuk hak zakat, hak salam dalam pergaulan, mendahulukan salam, hak tashmitul atis, hak dalam mahabbah dan sebagainya. Jadi kaum munafik, dia nak dapat hak tersebut. Dia nak dia pun dihormati, dicintai, dia pun nak zakat, dia pun nak ghanimah, dia nak macam-macam, sebab dia duduk dalam negara Islam, tetapi hatinya tetap benci kepada ajaran Islam. Jadi dia berpura-pura masuk Islam. Ini munafik. Jadi munafik ibadahnya hanya berlaku pada zahir, tapi dalam hati dia tidak ada sebarang ibadah qalbiyah. Antara ibadah qalbiyah yang diwajibkan dalam hati ketika ibadah adalah mahabbah. Mahabbah pada cinta pada Allah dan cinta apa yang Allah perintahkan. Tambah satu, cinta terhadap orang mencintai Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebahagian daripada mencintai apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau nak tambah bab mahabbah ni, tuan-tuan akan bab cara ulama bahagikan tu macam-macam dan pelbagai. Jangan terkejutlah, macam-macam cara. Ustaz ni sebut lain, Ustaz sebut lain, Syekh sebut lain. Sebab hakikatnya dia kembali pada satu. Adanya mahabbah yang syirik, ada yang mahabbah yang jatuh pada mahabbah yang wajib, ada yang mahabbah yang berkongsi, ada mahabbah yang berkongsi itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh kita cinta sayang pada banyak perkara, dan ada mahabbah yang kufur. Ada mahabbah yang haram. Jadi dia balik pada hukum. Kalau balik pada hukum, dia ada yang mahabbah yang wajib, ada mahabbah yang harus, ada mahabbah yang haram. Dia kembali pada tiga. Kembali pada tiga. Wajib, harus dan haram. Kalau cerita pasal hukum, kalau cerita hukum, yang wajib apa dia? Cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta kaum mukminin. Iaitu menyokong mereka dalam urusan agama dan urusan kebaikan yang mereka lakukan. Kaum mukminin. Kalau yang harus, urusan yang tak ada kaitan dengan agama dan kekufuran. Yang haram, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Iaitu cinta dan dengar dan taat dan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Macam orang yang cintakan berhala, dia cintakan berhala, dia dengar dan taat apa yang terkandung dalam perintah agama penyembah berhala. Dia tak adalah berhala tetap cakap. Tapi apa yang direka dalam agama berhala tersebut. Ada yang menyembah berhala-berhala musyrikin. Berhala itu hanya patung. Tetapi ajaran yang terkandung dalam penyembahan tersebut, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Dan dia taat ikut jadikan itu sebagai dicintakan berhala, cintakan undang-undang yang terhasil daripada berhala tersebut. Sampai pada tahap khudu', itulah yang utama.
Jadi kat situ mahabbah ma'allah, yang dikatakan mahabbah syirik, kufur. Dan yang haram juga ada yang tak sampai kufur tapi haram. Maka kita masuk kepada kufur, iaitu mahabbah yang harus apabila didahulukan terhadap mahabbatullah. Asalnya harus cinta anak, cinta isteri, cinta harta, cinta kenderaan, cinta semua sekali. Tapi kalau sehingga melebihkan cinta tersebut daripada mencintai Allah, dia jatuh pada haram. Cintakan isteri boleh, tapi jangan sampai isteri kata, bang, abang sayangkan saya bang, biar izinkan saya buka tudung. Ada dua. Izinkan saya buka tudung. Saya serimas kalau pakai tudung. Suami yang membenarkan, kalau dia isteri buat dengan sendiri tanpa keredaan suami halang, itu cerita dia langgar. Tapi ada suami yang memang dia redha. Malah dia sangat marah kalau ada orang yang cerita pasal aurat wanita. Cek, rupanya dia pun suruh isteri dia buka tudung. Ada orang yang begitu. Hakikatnya mereka ini mendahulukan cinta yang harus terhadap cinta yang wajib, atau mendahulukan cinta sesuatu yang ada di dunia ini melebihi cinta Allah. Asalnya cinta itu kita harus, tapi jadi haram apabila didahulukan melebihi cinta Allah. Ada yang dia tidak dahulukan tapi dileka, dia juga masuk dalam cinta yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum tijaratun wala la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum tijaratun wala bai'un an zikrillah. Wahai orang beriman, cerita ayatnya. Jangan kamu dilekakan oleh tijarah dan jual beli daripada zikrullah. Okey, asalnya jual beli ni harus. Tetapi kerana berjual beli dia menyebabkan dia tidak zikrullah, tidak salat, dia tidak melakukan perkara yang diwajibkan atau melakukan perkara yang diharamkan, ketika itu perbuatan yang asal cinta harus tadi berubah jadi haram kerana dia mendahulukannya daripada cinta Allah, ataupun dia perkara itu melekakan dia daripada zikrullah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilekakan dengan kerja berbangga-bangga dan menambah-nambah pemilikan. At-takatsur, tambahkan harta, tambahkan pangkat, tambahkan kedudukan, apalah. Apa sahaja yang orang nak kejar di dunia ini. Macam-macam. Ada orang nak harta. Ada orang harta tak nak dah. Dia dah ada harta, dia nak nama. Ada orang harta, nama nak dah. Tapi dia nak benda lain. Dia nak puaskan hati dia. Sampai benda orang kaya ni semua, tapi buat benda pelik-pelik. Ada orang suka orang pandang pada dia. Tak kira cinta tak cinta. Suka orang kecam pun tak kisah. Asalkan dia jadi bahan perbualan. Orang cukup sebut dia. Ada orang suka macam tu. Orang benci, orang kutuk pun tak ada masalah. Yang penting nama dia jadi jadi sebutan, jadi popular. Macam-macam perangai manusia, kehendak manusia. Semua yang perkara-perkara keduniaan sekiranya menjadikan dia leka daripada Allah, dia jatuh leka pada zikrullah, jatuh pada cinta yang haram. Itu kalau kita tengok pada hukum. Tapi kalau kita tengok kepada pembahagian yang lain, ada ulama bahagikan mahabbah itu kepada tiga. Satu mahabbatullah, yang kedua mahabbah ma'allah, dan yang ketiga mahabbah tabi'iyah. Bagi pada tiga. Mahabbatullah pada cinta Allah. Ini wajiblah. Cinta Allah termasuk apa? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang beriman, cinta amal-amalan yang Allah taat, perintah Allah. Ini semua masuk cinta Allah. Yang kedua, mahabbah ma'allah, cinta yang lain macam cinta Allah. Cinta berhala ke, cinta raja yang sampai mengabdikan diri, ada yang sembah raja. Raja ni adalah Tuhan di atas muka bumi, macam orang cintakan Fir'aun dan Namrud sebagainya. Cinta kepada pemimpin tertentu, jadikan perintah dia mendahului semua perintah Allah dan Rasul. Ada yang sampai memuji pemimpin macam memuji Tuhan. Ada yang sampai cium tapak kaki dan minum air tapak kaki. Pemimpin politik ke, pemimpin dalam tarikat mana-mana ke, pemimpin dalam grup mana-mana ke, ayah pin ke, apa sekalipun, ini termasuk dalam mahabbah ma'allah. Jatuh sampai pada syirik.
Sebahagian daripada orang yang berbaju agama tetapi dia meredai perbuatan syirik kerana dia tak nampak syirik. Berlaku pada sebahagian tarikat sebagai contoh. Tak semua, tidak semua. Sebahagian daripada ulama tarikat, ulama tarikat ni mereka walaupun kita berbeza dalam bab zikrullah, dalam bab sebagainya, dalam bab beberapa perkara tapi tak sampai pada syirik. Tapi ada sekali di kalangan mereka yang sampai bertahap meredai perkara syirik. Berlakunya kesyirikan kerana mencintai itu mahabbah ma'allah. Mahabbah ketiga, mahabbah tabi'iyah. Tabi'iyah ni mereka masukkan mahabbah musytarakah semua sekali. Mahabbah ikram al-ijlal, mana seorang yang pangkat rendah hormat kepada orang yang lebih berpangkat tinggi. Mahabbah rahmah, cinta ayah kepada seorang anak. Mahabbah isfaq, mahabbah isfaq juga, mahabbah cinta orang yang kuat terhadap orang yang lemah atau orang macam-macam lah. Atau termasuk juga cinta yang tabi'iyah, cinta pada hobi, macam kita cerita pada pertemuan yang lalu ni, semua mahabbah musytarakah. Cara pembahagian tu macam-macam. Ada ulama bahagian satu mahabbah syar'iyah, yang kedua mahabbah ghaira syar'iyah. Tapi tuan-tuan faham cara pembahagian tu pelbagai. Tetapi yang kita tahu, bab cinta ni ada yang jadi ibadah, ada yang jadi syirik, ada yang keduniaan. Jadi saya suka pada cara pembahagian ketiga ni. Mudah. Mahabbah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan apa yang perintahkan, mahabbah syar'iyah, syarak. Yang kedua mahabbah tabi'iyah, tabi'at. Dan yang ketiga ialah mahabbah muharramah, yang sebagai ulama masukkan bab syar'iyah. Tapi syar'iyah ada dua, ada yang diharamkan, ada yang digalakkan, ada yang dilarang. Cara pembahagian pelbagai. Tapi tiga ni senang nak ingat. Satu, benda yang Allah suruh. Yang kedua, apa yang Allah larang. Ketiga, Allah SWT berikan kebebasan. Allah SWT jadikan benda harus. Apa yang Allah suruh? Cinta Allah. Kedua, cinta Rasulullah. Ketiga, cinta hukum agama ini. Cinta apa yang Nabi bawa. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Itu cinta daripada ibadah itu sendiri. Dan yang keempat, cinta kepada orang yang beriman. Itu sesama orang yang mencintai Allah dan Rasul, sesama orang yang memperjuangkan agama Allah dan Rasul. Cinta yang harus, semua yang tak ada kaitan dengan agama. Semua yang tak ada kaitan dengan urusan agama. Selagi tidak mendahulukan cinta tersebut terhadap cinta Allah, ataupun selagi tidak melekakan kecintaan terhadap perkara tersebut daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cinta mahabbah yang muharramah, yang diharamkan. Satu, syirik, yang paling tinggi sekali cinta syirik, cinta kufur. Macam mana kita sebutkan tentang cinta terhadap cinta-cinta selain Allah, menyembah mereka, menyembah waladina Allah kata zina apa, yang tu ayat lain, waladina amanu asyaddu hubban lillah, ayat sebelumnya. Apa ayat tu? Tadi baru dalam kepala terlintas. Dia ada ayat yang waladina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman tu mereka sangat cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat mahabbah keluar, tak keluar ayat ni. Kenapa tak keluar? Okey. Ada. Kita baca. Minggu lepas kita baca. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Barakallahu fiik. Wa minan nasi man yattakhiduna min dunillahi andada. Di kalangan manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu perkara setanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintakan selain Allah ni macam cinta Allah. Ni cinta syirik. Sembah berhala, sembah pemimpin, dan macam-macam lah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman, mereka sangat cinta pada Allah. Sebab cinta mereka tidak ada perkongsian. Mereka cintakan Allah dan ikhlas. Mereka cinta yang dilakukan oleh kaum musyrikin
Dia cintakan Allah. Kaum musyrikin bukan tak cinta Allah. Mereka cintakan Allah tapi mereka ma'allah. Dia ada lagi cinta mahabbah ma'allah, maksudnya dia cinta yang lain bersama dengan Allah. Ialah cinta kaum musyrikin. Kita jangan sangka orang yang bukan beragama Islam ni tak cintakan Allah. Kaum musyrikin cintakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita selalu sebut nama mereka Abdullah tu banyak. Abdullah ada, Baitullah ada, mereka buat haji, ada cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta mereka tidak ikhlas. Jadi mereka tidak mengikhlaskan cinta mereka hanya kepada Allah. Mereka memasukkan selain Allah bersama dengan Allah. Jadi bab mahabbah khasah yang sepatutnya hanya untuk Allah disyirikkan, diletakkan bersama yang lain. Sebab tu mahabbah, ada ulama yang cerita tentang mahabbah khasah, mahabbah mushtarakah dan mahabbah syirkiyah. Mahabbah khasah sepatutnya khas untuk Allah, cinta Rasul, cinta beriman. Mahabbah syirkiyah yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mahabbah tabiiyah atau mushtarakah, cinta tentang dunia. Yang penting tuan-tuan bagi cara nak faham macam mana sekalipun, kita tahu yang mana yang wajib, yang mana yang harus, yang mana yang haram. Tahu tiga ni selesailah. Mana yang ada mahabbah, cinta yang wajib, ada cinta yang harus, ada cinta yang haram. Rijalun la tulhihim tijarat, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. La tulhikum amwalakum wa auladukum an zikrillah. Jazakallahu khair. Jadi ayat yang puji kaum beriman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Bila istishhad, kelemahan adalah lambat. Sebab istishhad banyak ayat-ayat kita dah bercampur kekuatan. Dia mutasyabihan, ayat-ayat yang dekat-dekat. Bila jarang bawa tajuk ni, kadang-kadang kita tahu tu ayat semua berkaitan dengan mahabbah, tapi bila keluar tu dia bercampur. Jadi rijalun, Allah ketika Allah Subhanahu memuji orang-orang beriman, ya, dan cara mereka berniaga, Allah kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah golongan yang tidak dilekakan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Okey. Kata Syekh, cinta kepada para ini adalah kerana ibadah merangkumi kecintaan dan rasa tunduk yang paling tinggi dan sempurna, iaitu ibadah ada mengandungi rukun mahabbah, iaitu cinta dan khudu'. Cinta kepada para Rasulullah dan Nabi-Nabi dan hambanya yang beriman adalah termasuk dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kecintaan hanya milik Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Jadi kata cinta hanya pada Allah. Cinta, kenapa masuk dalam cinta Allah pula cinta Nabi dan Rasul, cinta orang beriman? Kerana itu termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, mencintai perintah Allah. Jadi kata Syekh, cinta Allah, termasuk cinta Allah tu mahabbah dan cinta pada khas untuk Allah. Macam mana cinta orang beriman ni yang Syekh kata termasuk melengkapkan cinta Allah? Sebab Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kita cinta pada Rasul-Rasul, cintakan kepada orang beriman, itu merupakan melengkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala dicintai kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan di samping Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau diletakkan istilah lebih nampak jelas. Ya, fa ghairullah yuhibbu fillah, al-mahabbah fillah. Kita kata ghairullah, nuhibbu ghairullah fillah walillah. Wala nuhibbu ahadan ma'allah. Kita cinta selain Allah fillah dan lillah. Tak boleh cinta ma'allah. Ada ulama yang bahagikan mahabbah kepada tiga. Yang keempat mereka tak bincangkan. Sebenarnya sama juga. Apa dia? Mahabbatullah, mahabbah fillah, mahabbah fillah walillah, dan mahabbah ma'allah.
Yang keempat, mahabbah tabi'iyah. Apa dia mahabbah fillah? Apa dia mahabbatullah? Cinta Allah lah. Cinta Allah, sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbah fillah, cinta selain Allah kerana di jalan Allah atau kerana Allah. Fillah dan lillah. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan sayangkan ustaz-ustaz sunnah ni sebab apa? Fillah. Betul? Bukan sebab dia handsome. Gigi tak ada, oh tak jadi hilang gigi. Kejap lagi ustaz tu dia hitam ke, jadi tak handsome ke, jadi apa lagi. Kita bukan cinta, sayangkan ustaz-ustaz dan ulama-ulama sunnah ni kerana wajah mereka, kerana badan mereka, kerana hobi mereka dan sebagainya. Tak. Fillah. Kerana kita tahu mereka menyampaikan agama Allah. Itu tabi'iyah. Tabi'iyah. Tabi'iyah artinya secara tabi'i. Kita suka kepada orang-orang yang menyenangkan kita. Jadi tabi'iyah, wujud. Cinta tu mesti ada. Ustaz yang suka belanja kan? Dan kita pun suka. Ustaz pun suka juga orang yang suka belanja dia. Sama aja. Bukan satu arah, dua arah. Kita suka. Tapi suka tu dengan apa? Dengan adab lah. Kan takkan 100 kali. Kan orang belanja je. Kena berpada-pada juga. Ya. Dia ada dalam semua bab ada akhlaknya. Ada akhlaknya. Tapi jangan pula segan apa ni. Aku tak pernah belanja, tak jangan. Tak. Ada mana perkara ni diketahui secara lumrah. Kemanusiaan kita tahu kadar mana kadar yang sesuai. Tapi kasih sayang sesama orang beriman ni dia bukan kerana lain. Kita sebahagian daripada kita dengar, masya-Allah, ustaz-ustaz yang menyebarkan sunnah di negara lain. Kita sayang, kita cinta, kita doakan rahmat walaupun kita tak pernah jumpa pun. Kita tak pernah jumpa, ustaz tu pun tak pernah bagi salam kat dia, salam pun tak pernah, duit lagi tak dapat lah. Tak ada apa-apa, belanja tak ada. Tapi itu yang namanya cinta mahabbah fillah. Cintakan dia kerana fillah, kerana sama-sama mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham bahawa mereka ni bawa manusia kepada jalan Allah. Sebab tu dinamakan bab cinta ni mahabbah fillah atau mahabbah lillah. Mahabbah fillah bertemu dan berpisah atas dasar agama Allah macam kita buat sekarang. Mahabbah fillah. Kita datang kelas, betul kalau saya selalu cakap dengan kawan-kawan lah, cinta dengan saya tak dapat apa-apa. Kecuali apa kita belajar aja. Lepas pada tu, tak ada pangkat, tak ada duit, tak ada apa semua ni. Yang lain tu, tak ada macam orang lain. Sekadar kita hadir belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar berkawan macam biasa yang lain. Sebab apa? Tak ada apa-apa kepentingan yang tuan-tuan boleh dapat. Kecuali sekadar ilmu yang sedikit. Dan kalaulah perkara itu membawa kita lebih dekat pada Allah, insya-Allah kita datang ikhlas, mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Dan perkara yang sama sebaliknya, saya datang sekalipun bertemu tuan-tuan sebagainya, memang kerana mahabbah fillah. Kita nakkan sunnah Nabi SAW disebarkan, difahami, disayangi dan diamalkan. Yang lain adalah konsekuensi ataupun apa yang timbul berkaitan dengannya. Timbullah bila ada kuliah, maka takkan kuliah tak pakai elektrik, betul tak? Takkan tak pakai mikrofon, takkan tak pakai meja, takkan tak ada kos-kos yang lain. Dan sebahagian pada keadaan kita rasa perlu bagikan sagu hati pada penceramah, setengah keadaan tak perlu. Sebab tu saya selalu tempat kata kalau ada masalah kewangan, boleh stop yang lain. Tapi ceramah jangan stop. Jangan stop. Kecuali lah kalau yang kita tahu bahawa ceramah memang tak dapat hadir kerana ada masalah berkaitan dengan kewangan. Tapi selagi boleh jalankan kuliah dan perkara itu tidak menjejaskan, jadikan itu sebagai perkara utama. Yang penting cukup kos untuk sewa bangunan, untuk
segala fasiliti yang ada sebagainya. Yang lain tu boleh kerana tujuannya sama. Kita semata-mata kita hadir ke mana-mana tempat ilmu untuk sebarkan ilmu dan untuk cari ilmu. Ini nama mahabbah fillah. Mahabbatullah, mahabbah fillah dan mahabbah lillah. Lillah ni kita cinta semua perkara kerana Allah. Jadi kita cinta mahabbah fillah ni, mahabbah kita bertemu, berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita bincangkan dalam bab 7 orang yang akan diberikan payungan di bawah arasy ketika di mahsyar. Bila rajulani tahabba fillah. Salah satu golongan keempat. Pertama Imam bin Adil wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wa rajulun qalbuhu ma'allakum bil masajid wa rajulani tahabba fillah. Yang keempat, dan dua orang lelaki yang saling mencintai fillah, ijtama' alaih wa iftaraqa alaih, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah lillah lebih kurang sama, tapi dia kata apa? Kita mencintai perkara yang lain. Kita mahabbah lillah, kita mencintai orang yang bukan kita bertemu. Kita tak bertemu dengan dia, kita tak berpisah dengan dia, tak pernah jumpa dengan dia, takkan salam dia, tapi hanya lillah. Tapi yang fillah ni, yang jumpa, yang kita duduk, kita bergaul dengan dia, buat baik dengan dia, fillah. Ini masuk dalam kategori yang sama. Mahabbah fillah, mahabbah lillah. Mahabbah yang dilarang apa dia? Mahabbah ma'allah. Mahabbah ma'allah iaitu mencintai selain Allah bersama Allah, yang kita seperti mana bincang tadi. Dan mereka tak masukkan bab seterusnya mahabbah tabi'iyah, itu tak dibincang agama. Mahabbah yang tabi'i. Mahabbah tabi'i ini bincang bab khas. Mereka bincang bab khas, cinta apa sekalipun, kalau leka terhadap perintah Allah atau mendahulukan daripada Allah, cintanya jatuh pada haram. Okey. Jadi Syekh terangkan kat sini, Syekh kata faghairullah yuhibbu fillah. Selain Allah itu dicinta fillah, la ma'allah, bukan bersama dengan Allah. Iaitu tidak boleh menandingi cintanya dengan cinta Allah. Ada orang yang cinta kepada seseorang bukan lillah. Betul lah, ada. Zahirnya lillah. Macam-macam lah. Ada orang yang fans pada ustaz tu, lepas tu jatuh cinta. Berlaku tak? Berlaku. Sekarang ada dua. Ada dimasuki mahabbah tabi'iyah, tabian. Kalau ustaz tu handsome, baik ke, memanglah ada orang jatuh cinta. Ada orang jatuh cinta. Pada satu hari, tak silap saya, Syekh Luhaidan, saya tengok YouTube, Syekh Luhaidan tak silapnya, ataupun saya tak tahu Syekh ni, saya lupa. Seorang Syekh, masa tu seorang perempuan telefon. Ni YouTube tengok lama dah. Dia kata, Syekh, tolong doakan saya agar dijadikan isteri kepada Syekh Abdul Rahman Al-Arifi. Syekh Arifi ni handsome lah, Syekh yang fasih, handsome, seorang doktor, profesor, cukup lah. Jadi Syekh yang jawab ni, tak ingat Syekh siapa, saya lupa video tu, tapi live. Syekh tanya, kau cintakan, kau nak jadi isteri Syekh Arifi sebab dia harta dia ke, sebab muka dia ke, atau sebab ilmunya? Sebab ilmu dia. Sebab ilmu dia. Syekh pun kata, ya Allah, kawinkanlah dia dengan, tak silap Syekh, ada sebuah orang Syekh, Syekh Al-Haidar, Syekh yang dah tua, yang alim, tetapi lebih alim daripada Syekh Arifi, lebih tua, dan tidak berwajah, tidak mempunyai ketampanan. Jadi masa tu bila Syekh doa macam tu, dia pun ketawa. Semua yang mana yang ada di studio yang termasuk ni semua ketawa. Artinya, hakikatnya dia cintakan Syekh. Kalau betul-betul cintakan ilmu Syekh semata-mata, ilmu Syekh Arifi, ramai lagi ulama yang lebih alim daripada Syekh Arifi. Maksudnya ada situ apa? Ada tabi'i. Kan, selain daripada cinta, sebab itulah tak semua ustaz masuk Minang orang terima. Betul tak? Kan? Walaupun belum tentu.
Walaupun dia mengaku dia alim tapi belum tentu terima. Mungkin wajahnya, mungkin kulitnya, mungkin hartanya kurang. Itu tabi'i, tak boleh marah juga. Takkan nak marah orang. Kan? Sebab bukan sebab pertemuan ataupun sebab kita tonton video atau mengambil ilmu itu disebabkan oleh wajahnya ataupun hartanya atau perkara yang lain. Itu mahabbah tabi'iyah. Tabi'iyah ni tak boleh salahkan siapa, tak boleh betulkan siapa. Tak boleh. Kalau ada seorang ustaz masuk pidang anak kita terima, ni ustaz ni. Jangan paksa anak kahwin dengan ustaz. Hanya ke? Yalah, tapi betul fahamkanlah. Secara tabi'i, terangkan maslahat. Kalau ada kebaikan, tak apa. Tapi bukan semata-mata bab tabi'i ini kita, bila kita hormatkan ustaz dan sebagainya, lepas tu kita paksa anak kita kahwin dengan siapa-siapa yang kita rasa kita boleh ni, dia ada bawa agama sebagainya. Tapi bagus dari segi apa? Kita boleh balancekan. Kita boleh balancekan. Maknanya baguslah kalau ustaz tu dia alim ke, dia baik dan sebagainya, dan sesuai boleh. Tapi bukan semata-mata kita dengan alasan bab agama kita paksa anak-anak ataupun siapa-siapa untuk mencintai atau membenci siapa-siapa kerana perkara tabi'i. Perkara tabi'i jadikan dia tabi'i. Jadikan dia tabi'i. Jadi kalau nak kahwinkan anak pun dengan mana-mana ustaz, biarlah yang sesuai juga dengan cita rasa anak. Anak yang tak suka dimadukan, jangan paksa dimadukan. Betul tak? Ini kadang-kadang saya cerita, ni bukan boleh tak berlaku. Cinta-cintalah. Kalau ikutkan kemaslahatan ustaz, dia buat cerita, buat kahwinkan ustaz, kan? Kita pun seronok. Kan? Tapi tidak begitu. Apa yang boleh pilih, tapi pilihlah yang sesuai dengan juga tabi'i, sifat tabi'i seorang anak, meraihkan perasaan dia. Status-status yang lain juga perlu dilihat selain daripada ilmu. Kecualilah kalau mereka semata-mata memang sangat cintakan ilmu dan ahli ilmu. Ini sampai level yang tak kisahkan yang lain. Dan perkara yang lain mereka dah tak perlukan kerana dah sempurna. Ada keluarga yang memang sempurna. Nak dapat apa? Duit dah cukup. Apa semua, jadi mereka perlukan yang lain, perkara yang lain dan sebagainya, itu adalah sesama sendiri. Sebab tu mahabbah ada mahabbatullah, mahabbah fillah walillah, dan satu lagi mahabbah ma'allah ditambah dengan mahabbah tabi'iyah yang dibincangkan sebab yang tersendiri. Berkaitan dengan Allah ni ada 3 istilah, mahabbatullah, mahabbah fillah walillah, dan mahabbah ma'allah. Yang pertama wajib, yang kedua pun wajib, yang merupakan menyempurnakan yang kedua, dan yang ketiga adalah haram. Cuma kadar yang ketiga tu bincang dia detail lagi, saya akan bincangkan. Mari yang kedua kita cinta orang yang mencintai Allah, dia pecah ada 2. Untuk rasul-rasul, untuk nabi-nabi, okeylah, confirm tak salah, maksum. Tapi mencintai mahabbah fillah ni, orang yang kita cinta kadang-kadang buat hal pula. Kita sayang pada ustaz tu sebab disebarkan sunnah. Sayangkan pada ustaz tu kena bantu orang. Tapi kadang-kadang dia buat salah. Mana adanya sebab untuk kita cinta, ada sebab yang kita tak cinta. Jadi bergabungnya 2, apa hukumnya? Itu yang akan Syekh bincangkan. Okey. Makhluk lain selain daripada Allah dicintai kerana Allah, itu fillah, bukan di samping Allah, bukan ma'allah. Ini kerana orang yang mencintai suka kepada perkara yang disukai oleh orang yang dicintainya, benci pada apa yang dibencinya, patuh kepada orang yang patuh kepadanya, memusuhi orang yang memusuhinya, reda kerana dia reda, marah kerana dia marah, menyuruh dengan apa yang disuruhnya, dan melarang dari apa yang dilarangnya. Dia akan menepati orang yang dikasihinya dalam semua perkara dan keadaan. Betullah cinta yang sempurna begitu. Kita sempurna yang sempurna begitu. Dan perkara ini hanya berlaku pada Allah. Hanya berlaku pada Allah. Selain Allah, dengan kadarnya. Dengan kadarnya. Kadarnya dia apa? Kita sayang kepada anak kita. Kita bila sayang anak kita bawa kawan. Contoh, dia nak belanja kawan. Automatik, ayah bagi duit tak? Bagi. Kadang-kadang anak ni happy. Ya, ini nak belanja kawan lah. Kan?
Ayah kerana sayangkan anak, dia pun sayangkan orang yang anak dia sayang. Sayang. Sama juga dalam bab sebaliknya. Ayah tak sukalah yang tu dia ayah bagi dia jawatan tu, dia suka bully adik kat sekolah, contoh kan. Ayah ni automatik ada perasaan, dia ni pula yang bully anak aku selama ni. Baru nak lantik kat syarikat contoh. Rupanya ada cerita lain. Tak ada kaitan agama, tak ada kaitan apa. Tapi automatik seorang ayah rasa apa? Tak suka dengan orang yang tak disukai oleh anaknya. Tapi dengan kadarnya dia jangan sampai mengambil hak orang lain, jangan sampai menghalang hak orang lain. Ada bab yang dibenarkan. Tapi untuk Allah tu Maha sempurna. Sempurna dalam segala-galanya. Dalam 5 perkara yang disebut pada, kalau kita sebut cerita tentang Allah, maksudnya berkaitan dengan Allah, 5 bab. Zat Allah bila kata innallaha tayyiban, sungguh Allah itu baik, sempurna. Baik sempurna kat mana? Pertama pada zatnya. Yang kedua pada nama-namanya. Yang ketiga pada sifat-sifatnya. Yang keempat pada perbuatannya. Dan kelima pada hukum hakamnya. Hukum hakamnya sama ada bab, boleh pecah pada 2, bab qadar, bab hukum iradah kauniyah, dan bab hukum syarak, iradah syar'iyah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sempurna semua sekali. Dia tak ada mahabbah, cinta Allah ni cinta yang khas, cinta yang sempurna, tak ada kurang, sebab Allah Maha sempurna. Cinta pada Nabi begitu. Juga begitu. Sebab Nabi tak akan bercakap kecuali apa yang Allah wahyukan bab agama. Tapi dalam kehidupan Nabi ada perkara yang kita tahu urusan Nabi ni, apa yang Nabi buat 100% berkaitan dengan kemanusiaannya. Ini yang jadi sunnah tabi'iyah tadi. Sunnah kita bandar sunnah jibiliyah. Sunnah ikut pada Nabi Jibril. Nabi orang Arab, maka Nabi pakai jubah. Nabi pakai serban. Nabi orang Arab, Nabi makan kurma daripada padang pasir. Nabi, apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi buat sebagai manusia, tak termasuk buat agama. Kecuali apabila di-highlightkan. Seperti makan tangan kanan, dah tak jadi jibiliyah dah. Dah jadi sunnah syar'iyah. Sebab Nabi suruh dengan tangan kanan. Dia tak jadi jibiliyah. Benda-benda jibili ni berubah jadi syarak apabila Nabi SAW tentukan. Nabi tetapkan. Sama ada Nabi suruh jadi yang diwajibkan atau disunatkan, atau Nabi larang dia jadi benda yang makruh ataupun haram. Asalnya tak ada kaitan. Makan tangan kanan kiri pun ada kaitan pada asalnya. Tapi bila Nabi SAW dah suruh dan Nabi larang, Nabi suruh makan tangan kanan, Nabi larang makan tangan kiri, ketika itu hukum tu sama ada jatuh kepada haram atau jadi makruh. Bab akhlak, bab adat dan sebagainya. Jadi itu kita tahu. Tapi kalau bab Nabi tak sentuh, contoh Nabi SAW pakai capal. Nabi pakai capal. Capal ni betul tak Nabi pakai? Betul. Sunnah tak sunnah? Sunnah tak sunnah? Dalam bidang apa? Dalam bidang usul fiqh tak ada apa-apa. Tak ada kaitan dengan agama. Usul fiqh ni berkaitan dengan 5 hukum. Betul? Dan fiqh pun tak masuk. Dalam hadis, ya. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah, sama ada yang Nabi SAW suruh atau Nabi larang, apa yang Nabi buat atau Nabi ikrarkan, atau yang disifatkan kepada Rasulullah sebelum Nabi turunkan wahyu atau selepas turunkan wahyu, atau apa sahaja berkaitan sifat Rasulullah khalqiyah atau khuluqiyah, semua sekali sunnah. Jadi muhaddisin dia tak cerita tentang hukum hakam je, dia cerita tentang semua berkaitan diri Rasulullah. Tetapi hukum hakam rujuk balik, tengok balik yang mana berkaitan dengan hukum haram, yang mana harus, yang mana. Jadi ada dah sunnah-sunnah yang sunnah jibiliyah, sunnah jibili. Termasuk Nabi pakai capal. Pakai capal ni apa hukumnya? Harus jibili. Bukan Nabi ajar kita datang pakai capal. Kenapa? Bila Nabi jibili, bukan Nabi saja, selain Nabi pun macam tu. Bila Nabi jibili, Nabi pakai capal. Abu Jahal pakai capal juga. Abu Lahab pakai capal juga. Nabi makan kurma, Abu Lahab makan kurma. Abu mana pun makan kurma. Pakai jubah, Abu Lahab pun pakai jubah. Faham? Itu nama jibiliyah. Dia bukan khas untuk Rasulullah. Nabi bukan buat kerana agama. Kerana itu merupakan adat
dan kehidupan harian Nabi SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang Arab. Tapi ada benda jibilli yang Nabi angkat jadi syariat, seperti bersiwak. Dah jadi syariat. Benda ni jibilli, asalnya sunnah fitrah. Sunnah fitrah asalnya. Tetapi dah disyariatkan. Nabi dah jadikan, Nabi laula anna syuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Kalau aku tak merasa berat terhadap umatku, aku akan perintahkan dia gosok gigi atau bersiwak pada tiap-tiap kali dia nak solat. Jadi tak boleh kata ini sunnah jibiliah. Ya, asal jibiliah, tetapi dah diikrarkan, dah disuruh dia jadi syar'iyah. Dia tak sama macam sunnah jibiliah boleh buat kalau buat dengan yang ikut berapa pahala. Benda ni juga bab poligami. Poligami masuk mana? Asalnya jibiliah. Orang Arab dah amalkan dah sebelum Nabi datang. Bukan Nabi perkenalkan. Tetapi hukum hakam berkaitan dengan poligami adalah syar'iyah. Syar'iyah. Tak tahu ada banyak soalan tanya kat saya. Saya tahu ada isu. Ada isu berkaitan jibiliah ke atau dia? Ya, dia asalnya jibiliah. Tetapi jibiliah yang dah diakur oleh syarak dan ditetapkan hukum hakamnya, maka tak dibincang. Jibiliah macam tu saja. Dan tak boleh kata syarak secara mutlak sehingga menafikan sifat jibilli. Jadi kalau seseorang isteri tak nak dimadukan, apa hukumnya? Contoh ada isteri. Semua kat sini isteri satu. Betul? Ada yang sembunyi tak tahu. Semua satu. Isteri kita tak nak dimadukan, apa hukumnya? Apa sebabnya? Tabi'iyah ke syar'iyah? Kalau kata tabi'iyah, dia bukan menafikan, tapi tak nak lah. Dia tak nak lah. Kan, faham? Tak nak. Ada benda Allah haruskan, kita pun tak nak. Betul? Secara jibilinya, wanita tak suka dimadukan, takkan kata haram, awak tolak hukum Allah. Bukan tolak, tapi saya tak nak. Cuma dia tak boleh buat hukum. Suami dia kalau tiba kahwin, dia tak boleh kata, dia tak boleh nak paksa, nak putuskan. Sebagaimana dia tak nak. Suami dia, laki pula jawab, ni jawapan saja. Betul lah, terimalah. Itu jibilli. Laki pula jibilli, dia suka kahwin lebih. Betul. Perempuan secara jibilinya tak suka dimadukan. Lelaki secara jibilinya suka kahwin lebih, betul? Yang cakap satu-satu je tu, yang satu je, hanya sayang je, itu mulut dia. Hati dia confirm. Ada berbunga atau takut, cuba kesian dan sebagainya, macam-macam. Tapi kita sebagai seorang lelaki confirm takkan berani untuk buat sesuatu yang mendatangkan risiko. Betul? Risiko banyak. Nak dapat seronok sikit, risiko banyak. Kita pun walaupun bagi ada isteri sebagai sahabat kita, isteri kasih. Kan, duk tanya lagi, bila dah. Syukurlah dapat isteri macam tu. Tapi tengok, sampai bila-bila tak jadi lagi. Anda dengar dah berapa tahun dah. Tak jadi lagi. Sebab apa? Ada risikonya. Ada risiko, ada tanggungjawab. Syariat Islam bukanlah menghalang dan menyuruh perkara-perkara jibilin tanpa hikmah. Ada hikmahnya. Dan hikmah itu sangat sesuai dengan kehendak dan fitrah kita sebagai seorang manusia. Kalau kita nak madukan seorang wanita, adakah kita boleh madukan dengan mengurangkan hak yang ada pada wanita tersebut? Mana ada wanita yang sanggup selama ni kita bagi, dia suka ni, tiba-tiba ada orang lain bersama dan ambil hak dia. Sebab tu kemampuan kena double lah. Kemampuan yang kena double. Kalau makan gaji awal bulan, akhir bulan, lepas tu pada akhir bulan habis, datang orang kedua, artinya benda yang sama kena kongsi dua. Mana-mana wanita pun takkan setuju. Betul? Secara jibilli. Walaupun sokong kepada kita, sokong dan kita terima. Tapi secara jibilinya, seorang pun tak nak haknya dikurangkan. Kalau sakat gaji pas-pasan, kan, cukup-cukup makan, kita nak kahwin dua, dia bawa keburukan. Bawa apa? Nampak buruk poligami. Sebab apa? Sebab ada hak ataupun kebiasaan yang akan dikurangkan. Benda itu akan menyebabkan huru-hara dalam sebuah keluarga. Itu secara fitrah. Artinya kita kurang bijak dalam memilih perkara yang disyariatkan. Satu pun syariat, dua pun syariat, tiga pun syariat, empat pun syariat, lima haram.
Dia 1 sampai 4. Pilihlah yang mana sesuai. Tetapi kita perlu tahu kita juga perlukan kepada kebahagiaan dalam keluarga. Perlukan meraihkan perasaan anak-anak, isteri sebagainya. Jadi perlu dijalankan sesuai dengan kemaslahatan. Sesuai dengan kemaslahatan. Sebab itulah saya borak sama Syekh, lama dah borak. Syekh kata, negara kau kebanyakan kahwin 2 ke? Kebanyakan ta'adud, maksudnya kahwin lebih ke atau kahwin 1? Jawapan 1. Dia kata mesti gaji dapat orang ni lepas-lepas je kan. Cukup-cukup makan. Betul lah dia kata. Punca utama situ. Pendapatan cukup-cukup. Negara yang pendapatan banyak macam negara Arab sebagainya, dia orang ada pendapatan lebih. Memang banyak buat berlaku pelanggan sebab mereka mampu berikan sesuatu yang tidak mengurangkan hak dan kebiasaan isteri pertama mereka. Kenapa tajuk isteri ni? Harap-harap isteri saya tak tengok. Okey. Ya? Mahabbah, mahabbah masuk. Okey. Takut juga cerita-cerita lebih-lebih. Tajuk ni bukan salah cakap pun bermasalah. Cakap buka tajuk pun bermasalah. Tak payah dengar pendetilan. Jadi, harap-harap kita teruskan saja. Jibilli fitrah lah, secara semula jadi. Semula jadi. Jadi kalau bab-bab berkaitan dengan memang syariat menyusun. Bab jibilli ini kalau bila dimasuk bab syariat menyusun untuk kemaslahatan, susun dan letakkan undang-undang dan atur. Bukanlah maksudnya kalau kami berjuang sunnah mesti kahwin 2. Bukan, tidak semestinya. Tapi betul lah, kahwin 2 artinya membuktikan adanya kemampuan. Dia adanya kemampuan, adanya kesediaan, bertanggungjawab, ada banyak benda lain. Tapi kalau kemampuan tu tidak ada, bersabarlah dulu. Bersabar dulu. Sebab Nabi letakkan bila seorang nak kahwin, Nabi kata man istata'a minkum ya ma'syar syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu dari kalangan kalian, maka hendaklah kahwin. Itu untuk syabab yang memang lebih lagi memerlukan kepada perkahwinan untuk jaga agama dia. Allah Nabi syaratkan kemampuan. Yang nak tambah 2, lebih-lebihlah kena mampu. Ana bukan tolak. Ana cerita buat ni, tapi ramai yang jadi bermasalah bila cara praktisnya dia cerita tentang poligami tapi tak cerita tentang al-istita'ah. Al-istita'ah diletakkan pada syabab yang paling awal, yang baru nak cari isteri yang pertama mesti mampu. Artinya yang kedua lebih-lebihlah disyaratkan mampu. Sebab itulah zaman dulu yang kahwin lebih ni lambang kepada apa? Kekayaan. Dululah orang tu kaya, mampu, sebagainya. Tu zaman Nabi Ustaz tak kaya pun. Zaman Nabi ada peperangan berlaku. Ada peperangan, tak ada isteri pun, mereka ada hamba, ada semua sekali. Dan benda itu dah diterima. Bukanlah jadi perkara yang merosakkan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita nak praktik zaman sekarang, memang kena berjuang lebih. Kerana rezeki dan kita mampu dengan kadar kena sesuaikan dengan kemaslahatan. Suatu bab ini bab cakap best. Dah buat, tiap-tiap malam ajak kawan jumpa. Betul tak? Sebab tak ada tempat nak duduk. Tak nak duduk. Lepas tu kita balik rumah, dia balik masjid. Dia iktikaf, Masya Allah. Okey. Minta maaf dah Ustaz yang 2 tu anak gurau je. Ada yang 2, ada 3, yang tak Ustaz sama. Itu biasalah. Okey, kita sambung sikit. Keluarga ni ramai 2. Termasuk ayah nah. Alhamdulillah. Okey. Ini kerana orang yang mencintai suka kepada dah tadi. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang bertaubat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yuhibbul muhsinin, yuhibbul muttaqin, wa yuhibbut tawabin, yuhibbul mutatahhirin.
wa nuhibbu man ahabbahullah. Kata Syekh, kita cinta apa yang Allah Subhanahu taala cinta. Jadi bila Allah cinta pada orang bertakwa, orang muslimin, orang mutatahirin sebagainya, kita pun kena cinta orang-orang ini. Macam mana caranya? Allah suka pada orang yang menyucikan diri. Kita pun buatkan, dengar orang nak buatkan tempat wuduk, kita sediakan tempat wuduk. Sediakan tempat solat, sediakan tempat orang buat kebajikan. Allah suka pada al-muhsinin. Orang muhsinin. Ada orang yang nak bagi muhsin, yang kita tak mampu cari siapa orang yang memerlukan. Ada orang yang buat persatuan untuk sampaikan kebajikan. Ada orang yang pergi tolong mangsa banjir, kita tak mampu. Tapi mereka ada mampu dengan tenaga. Itu muhsinin. Jadi mereka, Allah yuhibbul muhsinin, kita pun bantu mereka dalam buat perkara ihsan. Ini semua termasuk cinta wal mahabbah fillah walillah. Wallahu la yuhibbul khainin wa la yuhibbul mufsidin wa la yuhibbul mustakbirin wa nahnu la nuhibbuhum aidha wa nubghiduhum muwafaqatan lahu subhanahu wa ta'ala. Allah tak suka pada orang yang khianat, orang-orang yang melakukan kerosakan, orang-orang yang sombong, dan kita juga tidak sayang dan cinta pada mereka, dan kita membenci mereka kerana ingin menyesuaikan cinta kita dengan cinta Allah, dan benci kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Okey, bab ni jelas. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, siapa yang ada 3 perkara pada dirinya, dia akan dapat kemanisan iman. Maka 3 perkara ni ada pada kita, insya-Allah kita dapat kemanisan iman. Artinya apa? Kita iman bukan kerana Allah suruh dan Nabi suruh dan paksakan diri untuk ikut Allah dan Rasul. Bukan paksa munafikin ya. Munafikin bencikan Allah dan Rasul dan bencikan agama Allah. Kita memaksa diri untuk salat, bukan benci. Kita sayangkan Allah, sayangkan Nabi, sayangkan ibadah. Cuma nafsu ni yang kita paksa untuk ni, itu tak termasuk dalam kebencian yang disebutkan pada golongan munafik tadi. Munafik bencikan Allah, bencikan Rasul, bencikan ibadah solat. Dia bukan paksa saja, terpaksa kerana benci. Kita sayangkan Allah, sayangkan Rasul, sayangkan perintah Allah, sayangkan solat. Masa solat paksa diri kita, kerana diri kita pun kita sayang, tapi kerana kita sayang satu benda, tapi diri kita ada perasaan malas. Ada perasaan malas. Kita nak duit, kita nak makan, tapi kawan ajak nak makan, dia kena dia makan, sedap tu, tapi malasnya nak gerak. Malas tu ada, bukan benci. Itu kena paksa. Bab agama tu kita paksa, kena paksa diri. Kita cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan perintah Allah, dan paksa diri kita untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak sama dengan kebencian yang kita maksudkan, yang kita cerita tadi berkaitan dengan golongan munafik. Tak sama. Jadi dalam hadis ini Nabi kata ada 3 perkara. Bila 3 perkara ni wujud pada diri seseorang, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Manis iman macam mana? Dia tak terpaksa dah. Dia tak payah paksa diri dia. Dia sendiri rasa manis perkara tersebut. Apa dia? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa-siapa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa-siapa yang menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai melebihi keduanya. Kalau sampai bertahap ni, dia memang memang dalam hati dia memang betul-betul cintakan Allah dan Rasul. Bila cerita apa yang Allah nak, Rasul nak je, dia memang mendahulukan daripada yang lain. Sampai tahap begini, dia akan rasa kemanisan iman. Dia tak akan rasa terpaksa. Dia tak akan rasa terpaksa. Adakah senang nak capai? Senang untuk disebutkan. Nak capai perlukan pada mujahadah. Yang kedua, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan barang siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai dia kecuali kerana Allah. Illa lillah. Kat situ tulis illallah, tukar, buang alif tu. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kat situ tulis alif lam ha, buang satu alif. Bukan illallah, illa lillah. La yuhibbuhu illa lillah. Salah, tersalah.
Barang siapa yang mencintai seseorang, dia tidak mencintai dia, seseorang itu, kecuali lillah, kerana Allah. Ini benda penting. Kalau kita cinta seseorang kerana bersebab selain daripada Allah, memanglah akan pisah semula. Akan ada sebab untuk kita berpisah. Kerana selain daripada Allah, selain Allah itu, dia akan ada sifat kekurangan. Kalau cinta kerana Allah, tak ada apa-apa yang kurang. Katalah kita tolong seseorang kerana Allah, lillah. Dapat pahala tak? Allah tengok tak? Dapat. Dapat pahala, Allah tengok, Allah lihat dan semua sekali. Dia tak ada apa-apa. Orang tu terima kasih, tak terima kasih, betul dia apa? Kita tolong seseorang, tak mengharapkan dia terima kasih, tak terima kasih dan semua sekali. Kan? Masa kita bagi tu, kita bagi ikhlas kerana Allah, habis dah cerita dia. Kita tak ingat dah pemberian tu. Sebab kita buat pun kerana kita dan Allah SWT. Kita cintakan Allah. Sayang dia kerana Allah. Kita tolong dia kerana Allah. Jadi apa yang tinggal kat hati? Tak tinggal apa-apa lah. Tak tinggal apa-apa. Tapi kalau kita cinta dan sayang dia, adanya perkara lain. Perkara lain ini yang menyebabkan kita kecewa kadang-kadang. Kita sayangkan anak, betul? Didik dia, sayang dia, bagi dia, sampai masa dah besar tak kenang jasa. Kita korban banyak untuk anak-anak. Ini akan berlaku. Sampai masa dia lebih mendahulukan duit yang tertentu. Masa kita dah tak ada kerja, sekarang ni kuat lagi semua, Masya Allah. Sampai satu masa tenaga dah kurang, kerja tak ada. Dulu mohon kerja bolehlah, apa pun boleh buat. Tak dapat kerja yang bagus, dapat kerja yang biasa-biasa pun boleh lagi cari duit. Tak dapat kerja yang orang tepuk tangan, jadi tukang tepuk pun dapat. dapat duit. Macam-macam boleh buat sampai masa kudrat kita kurang. Apatah lagi bila waktu kita sakit. Sangat mengharapkan pada manusia, pada orang yang menjaga. Ketika itu kita akan datanglah. Kita kekuatan makin kurang, kepercayaan diri makin kurang, orang pun makin kurang hormat. Orang tak bergantung dah. Orang hormat pun tinggal sejarah. Tak ada apa-apa yang kita miliki. Masa tu perasaan kecewa cepat datang. Perasaan sedih cepat datang sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita kerana lillah, serahkan pada Allah. Dulu kita buat, kita didik dia ni, kita didik dia kerana Allah dan serahkan pada Allah. Kita hanya doa kepada Allah. Jangan risau. Allah Subhanahu wa taala yang mewakili kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita cerita bab ni takut tak? Takut. Tapi siapa yang boleh wakilkan diri kita, jamin kedudukan kita masa tu? Tak ada lain. Kalau harap diri kita, memang orang ni, orang keliling kita, yang sayang kita pun, tolong berapa banyak, berapa lama dia mampu. Nak jaga, nak tolong sampai bertahap, kadang kalau sakit sampai bertahap yang memang menyusahkan dan menyebabkan dia tinggalkan kerja, tinggalkan macam-macam lah, dan menyebabkan dia susah. Tak ramai orang mampu. Tapi hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini je doa. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa-doa ni lah kita baca. Sebab apa? Ada ketikanya kita tak ada siapa yang dapat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya orang yang kita tak pernah kenal yang tolong. Ada masanya anak yang derhaka yang kita dah buang, dia datang. Ada seorang ni dia cerita, sampai pada masa sakit betul-betul, anak yang dia dah buang, jangan jejak kaki kat rumah ni. Engkau bukan anak aku. Kau celaka, derhaka, macam-macam lah. Dah halau keluar rumah. Rupanya anak yang dianggap derhaka lah anak yang paling berjasa ketika akhir hayatnya. Hati manusia berubah-ubah. Tapi dengan Allah, letakkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan sayang sayang pada Allah, cinta pada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kita akan merasakan kemanisan iman. Tak adalah orang tak terima kasih pun tak ada masalah, kita tetap buat baik.
Pengalaman saya, bukan pengalaman, contoh. Saya buat pengalaman, saya bantu kumpulan sekian dan sekian. Kemudian tak kenang jasa. Sebab tu saya malas nak buat baik lagi. Tak kenalah tu. Okeylah, bagi tolong. Okey, dia tak kenang jasa, Cerita nombor 2. Buat lagi yang lain. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila dah siap satu benda, fansab, mula buat benda baru atau mulakan ibadah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan ibadah, wa ila rabbika farghab, dan pada Allah lah tempat kamu berharap. Kadang-kadang isu orang yang kita sayang, kita cinta, kita tolak dengan isu yang kecil-kecil je, yang kita dah bagi banyak. Berlakulah kekurangan sikit. Manusia tak sempurna, menyebabkan mereka tidak menghargai. Akhir sekali tidak ada tempat lain kecuali pada Allah. Daripada Allah. Sebab tu dalam segala bab kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Kita habiskan sikit saja, insya-Allah. Yang ketiga, wa man kana yakrahu ay yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fid nar. Dan barang siapa yang benci untuk kembali kepada kekufuran atau kembali kepada perkara maksiat, kufuran dan cabang-cabangnya. Sebab kufur dengan cabang-cabangnya. Kalau buat sebahagian daripada cabang kekufuran, kufur. Syirik sebagai daripada cabang kufur. Maksiat sebagai daripada cabang kufur. Tapi dia tidak menjadikan seorang itu terkeluar daripada Islam. Nifaq sebagai daripada cabang kekufuran. Okey, orang yang benci kepada kekufuran dan cabang-cabangnya, sebagaimana dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan dalam api. Tak ada seorang pun suka kena bakar, betul? Sama ada api dunia atau api hari kiamat. Dua-dua ada tafsiran ulama. Tapi tak ada seorang pun yang suka dia dibuang dan dicampakkan dalam api. Takut dia untuk balik semula kepada kekafiran, balik kepada maksiat, macam dia takut dicampakkan dalam api. Mana kalau tahap begini, insya-Allah iman yang ada pada diri dia manis. Tapi kalau dia tu fikir, dulu best juga baik amai. Dia dah mula. Dia bukan mensyukuri dah terselamat daripada maksiat, tapi doa angan-angan best juga dulu baik amai. Dulu dia mula cerita dulu masa jadi gangster dulu orang bagi duit free-free je. Dia dah bertaubat. Dia dah bertaubat, tapi dia tak benci untuk balik pada kekufuran. Kerana kekufuran dan maksiat ni, ada tak sebahagian daripada kufur maksiat ada kelazatan? Ada kelazatan, ada keseronokan. Kelazatan yang ditolak oleh syarak, tapi ada seronok. Zina ada seronoknya, merompak ada seronoknya, mencuri ada seronoknya. Mana tak seronok? Kerja susah nak dapat duit, kena marah dengan bos semua sekali. Yang ni dia boleh dengan senang-senang dapat. Senang-senang dapat duit. Jadi ada keseronokannya. Semua maksiat. Tapi siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena sifat satu benda, dia benci untuk balik semula. Benci untuk balik semula. Bila kalau tiga perkara ni, mana mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasul kepada segala perkara. Yang kedua, mencintai seseorang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, dia tak nak kembali semula kepada kesalahan dan kekufuran yang dia buat, sebagaimana dia benci masuk dalam dia campak dalam api. Inilah dia perkara yang menyebabkan dia akan mendapat kemanisan dalam iman. Okey, yang perbincangan depan adalah melengkapkan apa yang kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Kita buka soalan sikitlah, insya-Allah. Kalau ada soalan, silakan. Kalau kita sedekah, adakah sedekah kita termasuk sedekah walau sebiji kurma, benting dan yang kenangku? Ya, semua amal ibadah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan merasa kecil atau pandang kecil perkara baik satu pun yang kita buat. Apa sahaja yang kita mampu buat, kita buat. Walaupun sebesar atau separuh biji kurma, makan bagi separuh tak apa. Apa yang kita mampu.
Ada orang tak mampu sedekah dengan apa, dia mampu senyum je. Betul? Tak mampu dah. Last sekali kalau orang minta kita, minta duit, memang tak ada. Jangan marah pula. Aku pun tak ada duit. Last sekali mampu senyum je lah. Tapi bukan senyum manjang kan, tabung lalu senyum je kan. Semanjang tak. Mana sergan senyuman maksudnya kita tak mampu apa. Kadang-kadang kita hanya mampu dengan senyum. Betul. Semua perkara, kalau kita tengok pada buku mana Syu'abul Iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi kan, dan juga buku Syu'abul Iman orang ulama yang lain, ataupun buku 62 amalan membuka pintu syurga, buku 36 amalan yang mendekatkan membuka pintu syurga, dan macam-macam lah. Amalan yang disebutkan itu amalan yang simple, kecil dalam pandangan manusia, tetapi menyebabkan orang yang buat tu dimasukkan dalam syurga. Termasuk buang ranting, lalu-lalupan, imatatul azan at-tariq. Nabi kata yang hadis iman ni ada lebih daripada 60 cabang. Paling tinggi sekali kalimah la ilaha illallah, ada lafaz sebut lebih 60, ada lafaz sebut lebih 70. Tinggi sekali kalimah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah buang duri daripada jalanan. Artinya kalau kita jalan nampak paku, alihkan atau ambil atau buang sampah. Itu termasuk syu'ab iman. Dan kisah seorang lelaki yang buang azar daripada jalan, sedangkan dia tak ada amal kebaikan selain kalimah la ilaha illallah, dan buang satu benda kebaikan dia buat, Allah redha dengan perbuatan dia. Jadi atau bagi minum pada binatang pula bagi minum pada siapa? Yang bagi minum tu siapa? Pelacur. Yang diberi minum adalah anjing. Mana amalan paling simple, hanya bagi minum, tapi Allah redha. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali merasa pandang rendah dengan kebajikan yang kita lakukan. Apa mampu buatlah. Paling kecil sekalipun. Maksudnya kalau kita nak tolong, tak mampu tolong banyak, tolong sikit pun harap daripada Allah SWT. Dan semua bab, dengan tenaga ke, dengan harta, dengan apa sekalipun, termasuklah sedekah tadi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.